buku yang ada cert ni. Okay, ni adalah tajuk baru hukum cert. Cert ni punca kuasa lah, punca kuasa 2. Okay, apa maksud cert ni? Okay, kita nak kenal cert. Maksudnya kat sini bila awak dapat nilai, kalau macam nilai tu bila awak bahagi dia akan dapat perpuluhan yang tak berhenti. Ada lagi lah panjang kat belakang tu. Okay, so yang itu kita boleh kata cert. Contoh kalau macam segitiga macam ni. Ini 3, ini 4, ini dapat berapa? 5. Okay, dapat dari mana? 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 punca kuasa kan? So awak dapat punca kuasa 25. Ini bila 25 awak punca kuasa dia awak dapat nilai 5. So ini tak dipanggil cert sebab awak boleh bahagikan sampai dapat satu nombor. Tapi kalau awak bahagikan dapat nombor perpuluhan banyak-banyak, itu awak boleh bagikan nama dia cert lah. Okay. Jadi ni macam nombor nisbah ni 0.333 kalau awak jadi cert kan dia ni dapat berapa ni? Ni dapat 1/3. Tapi ni bukan punca kuasa Kita kena tengok punca kuasa. Mana ni? Ni macam ni. Okay. Jadi selalunya nombor tu bila kita dapat perpuluhan banyak-banyak, kadang bila awak nak kira balik, perpuluhan tu jadi tidak tepat. Maksudnya katalah awak dapat 0.3333, lepas tu awak nak darab balik dengan 0.333 sebab dia kuasa 2 kan. Ni nanti awak akan dapat katalah 0.3333 kuasa 2 darab ni. So awak akan dapat 0.11. Jadi awak tak dapat nombor yang tepat. Okey. Contoh punca kuasa 2. Okey, awak akan dapat 1.4142. Okey, katalah saya nak ambil 1.4142 saja kuasa 2. Nanti saya akan dapat 1.999. So saya tak dapat pun nombor 2 tadi. Bila tak dapat balik 2 tadi, jadi ada sikit lah nombor yang kurang. Okey, jadi bila nombor tu yang kurang, ada setengah-setengah benda dalam engineering dia tak seronok lah, ada nombor lari sikit gap-gap ni. Okey, jadi dia nak nombor tu tepat. So tepat kadang kita tak selesaikan, kita biar je dia dalam nombor itu. Okey, ia tidak dipermudahkan dan dibiarkan saja dalam nombor itu. So ini dipanggil cert dipanggil cert. Ni contoh macam ni Punca kuasa 3 kalau awak tukar dia awak akan dapat 1.73200508. Jadi ini besar sangat dah. Okey, ini dipanggil cert. Okey. Kalau yang ini pula awak bahagi, lepas tu awak dapat 0.5, boleh dapat satu nombor yang tetap. So ni tak panggil cert. Okey. Yang ini pula kalau awak punca kuasa dapat perpuluhan banyak-banyak kat belakang ni kita panggil cert. So selalunya bila dah cert ni awak tinggal saja jawapan dia dalam bentuk macam ni. Tinggal saja. Tak payah selesaikan. Okey. Yang ini bagi-bagi dapat 3. Jadi ni bukan cert. Okey. Dan bila ni punca kuasa 5 ni awak dah dapat something nombor yang berpuluhan banyak-banyak ni, yang ni kita panggil cert. So selalunya kita akan tinggalkan saja jawapan dalam bentuk ni. Ini adalah silibus baru. Sebelum ni tak ada pun. Kita buat je jawapan dalam perpuluhan. Tapi sekarang dia nak pula nombor macam ni Okay. So siapa yang reka cert ni? Okay. Ni ada cerita muzium matematik kat sini. Lingkaran Theodorus. Okay. Lingkaran Theodorus dipanggil lingkaran kuasa 2. Lingkaran Einstein. Atau lingkaran Pythagoras.
Yang pertama dibina oleh saudara dari, saya pun tak erti sebut ni. Macam mana nak buat? Serena. Macam mana nak sebut ni? Cheyenne. Apa dah nak sebut ni? Macam nak sebut? Kalau tak tahu nak sebut, awak boleh je Google. Lepas tu awak tulis huruf CRENE. Lepas tu awak buka sound speaker. Nanti dia akan tolong sebutkan cara sebutan yang betul. Jadi lingkaran ni dah dapat macam ni pula. Macam kulit siput. Jadi awak jangan ingat hukum alam ni tak ada matematik. Macam siput. Macam siput. Okey, kita tengok siput sikit. Mana. Tengok siput sikit. Siput. Okey. Siput babi pula. Okey, awak nampak lingkaran ni Lingkaran ni, ni ada boleh jadi matematik lingkaran ni. Kalau tidak dia tak akan simetri macam ni. Allah cipta suatu benda tu, dia boleh pula kita matematikkan dia. Kalau tidak dia tak akan dapat pusaran melengkung yang cantik ni. Bentuk dia simetri. Macam nampak ada pusing elok ni. So ini dapat idea kepada orang tadi. Nama apa tadi tu? Okay. Untuk dapatkan. Sebab bila dia buat triangle kat sini, dia punca kuasa akan dapat satu nilai. Ni boleh jadi pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 17. Okay. Tapi ni cerita museum sajalah. Kalau awak nak maklumat lanjut, awak boleh try lah tengok benda ni. Okay. Bercerita pasal ini, okay. Kalau awak tengok kat sini, ini ada nama Einstein. Okay, saya nak tanya awak, Einstein ni anak dia hebat tak? Anak dia. Dia ada anak berapa orang? 1 ke 2 macam tu. Okay. Anak dia dapat kepandaian macam dia tak? Hello? Tak pasti Okay, Einstein ni orang yang bijak. Okay. Tapi disebabkan dia buat hal lah dengan isteri dia. Maksudnya dia kahwin dengan isteri yang bijak juga. Isteri dia yang bijak dalam matematik. Dia pun kira dia jumpa dekat makmal lah. So bercinta dan kahwin. Okay. Tapi dia ni sangat popular sebab orang panggil apa? Pandai buat projek semua yang sains-sains semua Einstein kan. Tapi dia macam betray isteri dia lah. Maksudnya isteri dia orang zaman dulu perempuan selalunya tak akan ada nama lah. Tapi time dia nak kahwin tu nak kahwin orang hebat. Okay. Orang yang pandai matematik segala kan. Lepas tu bila dia dah kahwin dah, dia pun dia biar je isteri dia buat kerja sapu sampah semua. Dan isteri dia juga edit kerja dia. Matematik semua yang dia dapat idea tu, dia jadi pembantu. Dan dia kaut nama tu sorang-sorang. So dia tak, apa orang panggil? Dia tak namakan isteri dia lah juga kan. Jadi kemudian dia nak jahat lagi. Bukanlah jahat, okay. Masalah keluarga lah maksudnya. Dia juga ada, lepas dia popular tu, dia pun ada hubungan dengan perempuan lain yang nampak cantik di mata dia lah. Okay. Isteri dia buatlah kerja-kerja kat rumah macam tu. Okay. Jadi isteri dia tak puas hati lah kan. Jadi benda tu jadi anger kat anak dia. Macam anak dia pun sakit hati. So anak dia tak pandai macam dia lah. Sebenarnya boleh pandai tapi tak nak belajar lah. Okay. Sebab macam geram dengan ayahnya macam tu kan. So nama isteri dia tiada lah dalam cerita Nobel Prize ni. Tiada, kononnya macam tiada sumbangan dalam sains ni. Berbeza dengan seorang lagi yang nama Marie Curie. Pernah dengar nama Marie Curie? Mercury. Pernah dengar Mercury? Tak pernah. Pernah. Tak apa, tak pernah pun. Ni Mercury Ni cikgu saja nak cerita supaya
Mercury Mercury. Cerita, okey. Ni Mercury yang ini pula. Bukan Mercury ni Mercury. Yang ni. Yang duduk dalam thermometer tu. Mercury in thermometer. Thermometer. Okey. Ini dalam thermometer ni ada mercury kan. Okey. Orang yang pertama buat penemuan ni nama dia Marie Curie. Nama perempuan dia je satu-satunya perempuan yang yang ada dalam sains Marie Curie. Ni Marie Curie. Okey. Inilah Marie Curie yang buat penemuan tentang sains. Dia seorang je. Sebenarnya ada lagi tapi selalu tak lelaki ni dia seorang je. Tapi dia tak ni kan. Okey, ini suami dia dengan dia dua-dua samalah dapat Nobel Prize Marie Curie ni So yang ni lebih adil lah. Dua-dua pun menyumbang dan anak dia orang pun hebat juga. Okay. So cerita dia macam ni lah. Okay. Siapa pun awak. Okay. Awak boleh jadi somebody lah. Awak kata, alah bapak saya meniaga buah je cikgu. Takkanlah saya nak pandai. Awak boleh pandai. Mungkin bapak awak bukan tiada peluang masa tu jadi awak lelaki ke, awak perempuan ke, kadang-kadang siapa-siapa pun boleh berjaya cuma kadang keadaan tu ada masalah lah. Macam Marie Curie ni suami dia bagi sokongan. Kalau yang cerita Einstein tu suami dia tak bagi sokongan. Dia macam kehilangan lah kepada apa orang panggil sains jadi macam tu lah. Tidak lagi hebat lah. Dia nak hebat dia seorang saja. So dia akan jadi masalah dia anak tak puas hati jadi anak dia biasa-biasa je. Lepas orang ambil otak ayah dia untuk dikaji, ambil lah. Dia tak kisah pun. Okay. Sebab dia macam marah lah sebab ayah dia buat hubungan dengan perempuan lain pula mengabaikan mak dia. Okay. So faham semua orang ada pathway dia sendiri. Awak cubalah buat yang terbaik Okay, dah sampai sini. Cikgu berceloteh pula. Okay. Tahu awak ada macam-macam halangan. Okay. Tak apa, awak cuba je buat cuba je. InsyaAllah Tuhan tolong kamu. Okay, sekarang kita tengok yang cert ni Jadi cerita cert ni adalah kalau perpuluhan banyak-banyak macam ni awak selesaikan dia dipanggil cert. Kalau awak bahagi-bahagi tiba-tiba dapat satu nombor perpuluhan genap macam ni, bukan cert. 3 pun bukan cert. Okay. Jadi kalau awak dapat nombor perpuluhan banyak-banyak kat belakang, ia dikira cert dan jawapan awak ditinggalkan saja macam ni. Tinggal saja. Okay. Okay. Ni adalah silibus baru So sekarang dia nak awak tukarkan perpuluhan berulang yang berikut kepada pecahan. Macam mana nak buat ni? Okay. Okay. Jadi dekat sini ini adalah silibus baru. Saya ingatkan awak sekali lagi. Dia nak suruh awak tukarkan perpuluhan berulang ni kepada bentuk pecahan. Sebenarnya ada banyak cara. Ni salah satu cara Cara lain adalah awak menggunakan rumus. Tapi tajuk awak form 4 belum lagi belajar rumus tu So nak tukarkan perpuluhan yang berulang ni. Okay, kita tengok kat sini. Sekarang awak ada 0.676767. Jadi kalau awak nak tukarkan kepada pecahan, selalunya yang paling senang adalah awak darab saja dengan 100 darab saja dengan 100 ke 1000 ke, manalah yang sesuai. Okey, kalau orang ni dia kita try So soalan A. Okey. Kita dah ada N dia, nombor tu adalah 0.676767 ulang. Okey. Jadi kita tengok yang berulang tu dekat nombor yang kedua. So nanti ni ada ulang je kan? Ni ada ulang lagi. So ini kita darab saja dengan 100. Okey.
Kalau macam kes ini awak nampak ni 645. 645, 645. Yang ni awak darabkan dengan 1, 0, 0, 0. Awak darab dengan 1000 Sebab tu ada 3 titik puluhan kat belakang tu yang sama. Yang ini awak nampak 67, 67, 67. So ni awak darabkan dengan berapa? 100. 2 titik puluhan saja. Boleh? Okey, sekarang kita darabkan. Jadi ini akan jadi 100N. So ini akan jadi darab juga dengan 100. Ni akan jadi 67.6767. Sambunglah. Okey. Okey, so sekarang awak nak N saja. So awak ambil 67 bahagi dengan salah. Kena tolak dulu. Okey. Kita tolak dulu. Yang atas ni tolak dengan yang bawah. Okey. So yang nombor 2 dia adalah 67.67. Awak tolakkan dengan ni tolak dengan yang ni. Ni awak tolakkan so yang ini tolak yang ini awak yang ni persamaan 1. Sekejap saya tandakan. Ni Oh Allah, awak dia tak keluar color. Ni merah. Okey, ini yang pertama, ini yang kedua. So yang kedua ni awak tolakkan dengan yang 1. Okey. Okey, bila awak tolak 2 tolak dengan 1, ini dapat 99. 100 tolak N dia dapat 99N. Ni 67 tolak yang atas ni ini tolak ini akan dapat 67 saja. Yang belakang ni tolak hapuslah kan. Tinggal 67 saja. Okey, so N dapat 67 bahagi 99. So inilah nombor perpuluhan yang berulang tu 67.99. Cuba kita tekan balik kalkulator. Dapat tak nombor yang tadi? 67 bahagi 99. Dapat balik nombor tadi. 0.67676767676767. Okey. So dia nak jawapan tu dalam bentuk pecahan. So awak dah dapat lah. Macam tu. Okey, bila yang B pula boleh ikut? Faham Hello, faham ke? Faham. Pagi sangat ni. Okey, nak buat macam mana jadual awak pagi sangat. Okey. Okey, so kita tengok yang kedua. Saya ambil. Okey, kita letak sebelah Okey, mana ni? Ini tarik mesin ni sikit. Okey, kita tengok yang kedua, yang B. Okey, yang B. Okey, yang B Okey. Yang B dia kata dia nak 12. Okey. Okey, kita namakan N juga. N adalah 12. Sebenarnya nak nama apa pun boleh. Okey. 6, 4, 5, 6, 4, 5. Yang tu yang berulang. So tengok yang berulang ni dekat sini Lepas tu dia ulang balik kan. Yang ni sekali. Lepas tu nanti dia berulang balik kan. So awak tengok ni sebenarnya adalah penambahan antara 12 dengan nombor yang kat belakang tu. So 12 ni kita abaikan dulu. Kita ambil yang nombor belakang saja. Okey. So yang belakang tu adalah saya buat bagi sama dengan nombor bawah lah supaya awak tak susah Ni katalah apa-apalah. Okey. So N dia sekarang adalah nombor yang belakang ni saja 0.645645. Okey. Sebab 12 tu kita
kita anggap 12 tambah dengan 0.645645. Okey. Kita ambil yang nombor perpuluhan saja. Sebab nanti kalau nak buat dalam pecahan boleh macam ni kan. 12 apa benda bahagi apa benda kan. So 12 ni kita biar dulu Kita kira yang belakang dulu. So yang belakang cerita dia macam tadi, awak nampak ada darab 3. So yang ni pun awak buat 1000 lah. Sebab ni ada 1, 2, 3. 3 kosong kat situ. So ini akan darab juga. Ni akan jadi 645.5 645. Okey. Sampai situ. Okey, ini adalah persamaan 1. Ini adalah persamaan 2. Okey. Persamaan 2 awak tolakkan dengan persamaan 1. So nanti awak akan dapat ini adalah 999N. Ini pula ini tolak ini belakang ni kalau awak tolak hapus, so tinggal 645 saja. So N adalah 645 bahagi 999. Siap dah lah. So last kali apa nak jawab? Pecahan itu adalah therefore, okay, awak boleh jawab 12. 12 tadi ada kan? 645 per 999. Itu maksud dia. Cuba kita tekan kalkulator, betul tak? Okay. Saya tekan kalkulator 12. Pecahan, okay. 645 per 999. Okey. Dapat 12.645. Jadi samalah dengan soalan dia. Okey. Jadi awak dah berjaya dapat samaan ini. Dapat perpuluhan tu balik. Okey. So cerita dia macam tu. Awak tengok yang belakang dia berapa panjang dia berulang. Kalau dia berulang sampai 3 tempat awak darab dengan 1000. Kalau dia berulang tu 2 tempat awak darablah dengan 100. Okey? Boleh ikut. Okey, jadi cerita dia macam tu Okey, dapat macam tu lah. Jadi ini yang saya bagi penerangan dekat sebelah tadi. Okey, so sekarang okey, ni tentukan cert ke tak. Okey, kalau nak tentukan cert ke tidak, cuba awak tekan kalkulator saja Kita tekan kalkulator, kita tengok sama ada ini adalah cert atau bukan. Tekan kalkulator pun kena reti Ni punca kuasa 3. Mana dia punca kuasa 3? Ni ni punca kuasa 3. Shift. Okey, kalkulator kena ada kat sebelah. Ni 1, 2, 5. Ni dapat nilai ni. 5. So awak dapat 5. Kalau 5 bukan cert lah. Bukan cert. Bukan cert. Okey, 5. Bukan cert kerana awak dapat nilai integer. Okey, yang ini pun awak ni nanti awak akan dapat nilai perpuluhan. So ini adalah cert. Okey, cert boleh juga perpuluhan itu tidak berulang. Maksudnya ada nombor perpuluhan panjang-panjang ni tak boleh buat pecahan lah ni sebab dia nombor dia tak ada yang sambung-sambung. Macam tadi 45, 45, 45 kan. Yang ni 62, 65, 278. Semua nombor lain-lain. So yang ini bukan cerita yang tadi tu lah. Tapi dia masih lagi cert. Okey, boleh? Senang cerita cert ni adalah dapat peluang banyak dia cert lah. Okey. Okey. Ni menghasilkan perpuluhan tidak berulang. Okey. Yang ini kalau macam ni awak boleh tukar dia dalam bentuk pecahan. Awak boleh buat. Ni awak boleh buat dalam bentuk pecahan sebab ni nampak berulang kan. Okey, yang ini perlu darab dengan berapa? 100. 100. 5, 6, 7. Berapa? 100 ke? 1000.
1000. Ada 3 kosong Nah, jawab macam tu tak apa. Yang ini 100. 100. Cuba tengok perpuluhan dia berapa. 1000. 1000. Nampak 3, 4, 5 kan? Ada 3 tempat. Okey, yang ini? 100. Yang itu 100. Tu awak darab dengan 100 ni 7, 8, 100 juga. Okey. So bila nak buat dalam kerja yang macam tadi lah. Cuma awak tengok perpuluhan dia sampai mana yang berulang. Yang tu awak buat nak kali berapa lah. Okey. Kalau perpuluhan dia tak berulang macam ni payah sikit lah awak nak buat rumus tadi. Tu kena buat cara lain. Ada nanti tapi lambat lagi lah form 5 baru belajar. Ni yang nak buat yang tak berulang ni. Kalau yang berulang macam ni awak boleh kira kaedah tadi Okey. Itu cert habislah. Dia cuma nak tentukan cert ke bukan. Okey, boleh ikut ke? Boleh okey, yang ini nanti awak buat latihan yang ni. Ni jangan buat banyak lah. Sini satu. Ini lain-lain lah. Nah, ini satu. Okey, so yang tu awak buat latihan nanti. Cert atau bukan. Cert atau bukan ni nak buat ke? Tak payahlah kot, senang je. Okey, kalau nak buat juga yang ni lah, yang ni je. Okey, dengan yang ini. Okey, ini nombor 2. Yang ni buat latihan dalam buku Okey. Ada yang hantar latihan kat saya terlewat sikit. So hari tu komputer saya ada masalah. So bila saya nak semak tak boleh buka komputer saya Ni komputer saya baru boleh buka. Orang tu baru repair. Maaf lah ya. Ni nanti saya checkkan latihan yang awak hantar kat saya untuk saya semak. Ada pelajar yang hantar tapi sebab komputer saya problem. Handphone saya pula saya nak tunggu dapat free. Bukan free apa, Maxis dia akan bagi setiap 2 tahun. So handphone saya ni dah memori dah penuh sangat. So saya nak tunggu dia dapat free dia dalam bulan 7. So dalam bulan ni lah. So saya nak tunggu dia bagi barulah saya punya handphone tu okey sikit. Handphone ni dah 4 tahun lebih dah ni. Saya dapat yang free hari tu anak saya ambil. Saya punya dapat 5 tahun dah lama sangat. Okey, hasil dia okey dah yang ni dah. Okey, sekarang kita nak tengok hukum cert Okey, hukum cert. Mana hukum? Okey, ni nak buat keputusan bila awak dah ada benda ni. Punca kuasa A darab punca kuasa B dan punca kuasa A bahagi B. Ni nak buat macam mana ni? Apa maksud dia? Ada 2 hukum kat sini So cerita pendek dia adalah ini awak kena buat nota. Bila A adalah positif, A lebih besar dari kosong maksudnya tiada nilai negatif lah. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau negatif 1, negatif 2 tak boleh sebab ni cerita punca kuasa. Punca kuasa selalunya dia akan dapat positif Okey. Punca kuasa A kalau darab dengan punca kuasa B ni sama dengan awak darab je benda kat dalam ni. A dengan B letak sekali. Maksudnya makcik A ni kahwin dengan suami dia B, so mereka boleh duduk together. Okay. Kalau macam ni bahagi seorang kena duduk atas tapi punca kuasa ni boleh kongsi. Seorang duduk bawah. Duduk bawah. B ni bahagi kan, dia duduk bawah. So kalau awak nak tulis dalam bentuk tunggal, ini bentuk apa? Negatif 2 punca kuasa 7. Awak boleh darab saja 2 kali 7 nanti akan dapat punca kuasa 14. Manakala kalau bentuk macam ni, ini awak boleh saja gabungkan dia punca kuasa. Ini jadi 24 bahagi 8. 24 bagi 8 boleh dapat nilai. Dapat berapa? 3
24 bagi 8 dapat punca kuasa 3. Oh, sama dengan jawapan saya. Okey. Yang ini pula awak boleh darab. Gabungkan dua-dua jadi 3 kali 5 dapat 15. A dengan A dapat A kuasa 2. So kalau awak selesaikan, A kuasa 2 ni punca kuasa. Yang ni tak boleh selesai, 15 ni. A kuasa 2 punca kuasa akan dapat A sahaja. Awak tulis A sahaja. Tapi tulis macam ni, dia akan mengelirukan. Sekejap awak tersilap, awak pergi tarik pula sampai panjang. Padahal punca kuasa ni untuk 15 saja kan. Sebab A ni dah selesai. So, elok dia. A ni awak letak kat depan. A ni letak depan. Jangan pula A macam ni salah kalau A kecil. Bukan bukan. Ni A benda besar. A punca kuasa 15 macam ni. Kalau macam ni, maksudnya ni bukan ni A kecil ada ni bukan. Itu cerita lain. Okay, bukan macam ni ni bukan. Okay. So, huruf kecil besar tu awak kena hati-hati. Sebab dia kecil besar tu dia menunjukkan kuasa, menunjukkan darab. Jadi kita pun tak tahu yang mana kena pastikan huruf besar kecil tu hati-hati ini pun sama 21 dengan 7 jadi awak boleh gabung macam ni. Lepas awak gabung awak boleh bahagi pula. 21 bagi 7 dapat 3. A bagi A habis. Jadi dapat punca kuasa 3. Jadi dapat nombor kecil lah. Daripada besar-besar macam ni dapat sikit saja. Okay. So matematik eloknya dimudahkan, disimplifykan. Okay. Daripada bergabung banyak-banyak tu last kali tinggal stok ingat je. Okay. Okay. Sampai sini ada nak tanya? Okay. Yang ni awak boleh buat lah. Yang ni boleh buat. Okay. Yang ni saya nak bagi nama sikit. Yang ni senang sangat. Senang ni. 20 bagi 5. Tu dapat 4. 4 punca kuasa. Ni kita tengok huruf G G punca kuasa 20 per punca kuasa 5. So ni dapat apa? Boleh gabung kan? Jadi 20 bahagi 5. Ini akan dapat 20 bagi 5 dapat? 2. 2 ke 4? 4 je 4. 4. 2 tu jawapan akhir. Kalau awak terus bagi jawapan akhir. Macam tu. Yeah? So last kali dapat 2. Okay? Macam tu saja. So yang ini dia suruh awak buat jalan kerja. Kalau awak tekan kalkulator memang laju ni. Tapi dia nak jalan kerja. Maksudnya kalau awak buat tekan kalkulator, ni punca kuasa 20 kan. 20 awak bahagi je dengan, mana bahagi? Bahagi dengan punca kuasa 5 kan. Ni terus awak dapat 2 kan. Ni jalan, ni tak ada jalan kerja. Tapi yang ini dia nak tunjuk jalan kerja. So awak buat jalan kerja tau. Kalau awak tekan kalkulator memang sekejap je lah dapat jawapan. Ini dia memang dia nak suruh awak buat, dia nak bagi awak faham hukum dia. Kat sini yang dapat markah sebenarnya kat sini. Sini. Ni markah dia. Ni markah akhir. Markah dia adalah menyelesaikan hukum tu. Okay. Okay, yang ini nombor 1 ni buat semua. Sikit je tu. Okay, saya rasa tak susah. Tandakan. Okay, ni dah dapat. Last ni nak suruh write je. Senang sangat. Yang ini problem sikit. Ini. Okay, tuliskan punca kuasa 18 dalam bentuk A, B. Dengan keadaan A, B adalah integer, A adalah nilai paling besar. Apa ni? Okay. Okay. So nak dapat 18 adalah 9 kali 2. Dan terperintah dalam kepala awak tahu, 9 kali 2, 18. Lepas tu awak pecahkan dua-dua ni, awak tengok 9 ni awak boleh punca kuasa 2 kan. Nanti awak dapat 3. Yang 2 ni tak boleh selesai. So awak tinggal saja. Tu yang dapat last kali macam ni. Okay.
So ini adalah cara nak jawab bentuk dapat macam ni. So sekarang kita tengok banyaklah bentuk macam tu. Kita nak tengok yang ni tak ya? Ni. Yang ni. Okay, mari kita buat sama-sama Okay, kita nak buat macam mana? Okay, kita tengok Yang ni yang bahagian penting lah. Yang akan keluar yang macam ni Okay, kita ada ni latihan nombor 2 Punca kuasa 12. So 12 apa darab apa? 2 darab 6. Okay, lagi? Kalau 2 darab 6. 3 darab 4. 2 darab 4. 3 kali 4, kita boleh punca kuasa. Yang ini satu pun tak boleh punca kuasa. Kita nak ada punca kuasa ni. So ini so kita tak pilih yang ini tau. Jawapan, saya suka banyak-banyak jawapan supaya kita boleh tengok yang mana satu kita nak pilih. Yang ini sebab ada 4 ni. 4 ni boleh punca kuasa. Okay. So ni jadi 3. Ini jadi apa? Punca kuasa 4. Ni dapat 2 kan. So awak boleh tulis 2 punca kuasa 3. Macam tu. Boleh ikut? So dia nak suruh buat dalam bentuk ni kan. So awak dapat macam tu. So yang kita tengok pula B Kita try Okay, B. Okay, punca kuasa 27. Okay, apa darab apa? 9 darab 3. 9 darab 3. Macam okey je dah 9 darab 3 ni Saya pilih terus lah sebab 9 ni ada punca kuasa. So ni dapat berapa ni punca kuasa 9? 3 kan. Ini punca kuasa 3. Kalau tak faham saya kata apa, kita boleh buat sikit-sikit. Okey. Punca kuasa 9. Sampai sini je. Sorry darab dengan punca kuasa 3. Okey, punca kuasa 9 dapat 3. Yang ini tak boleh selesai. So tinggal saja macam tu. Faham? Boleh sebab dia nak suruh buat dalam bentuk cert. Okey. So cuba kita tengok yang ini kita dah selesai, ini kita dah selesai. Cuba kita tengok nombor besar sikit. Ni 54. G Okey. Punca kuasa 54. Apa darab apa? 6 darab 9 9 darab 6. 9 darab 6. Ni ada 9. 9 darab 6, 54. Betul? So ni akan dapat punca kuasa 9 kali punca kuasa 6. Yang 9 ni boleh selesai dapat 3. Yang ni tak boleh selesai dah dapat punca kuasa 6. Okay, boleh. Last one. Cikgu buat satu lagi. Yang ni Tapi awak kena buat semua tau. Kena buat semua. Ni latihan ni saya cuma nak buat yang H. H ni saya buat Okey, kita tengok H. H adalah, Allah tak nampak pula. 108. Punca kuasa 108. Tekan kalkulator. Apa darab apa ni? 9 darab 12. 9 darab 12 cikgu boleh? 9 darab 12. Macam betul. Okey. Ada lagi nombor lain? Dia kata apa syarat kat sini? Dia kata 9 dan nombor kuasa 2 sempurna terbesar. Dia kena ambil yang terbesar. Nombor square root yang kat belakang ni kena nombor kecil. So macam tadi awak kata apa? 9 kali 12 kan? 9 kali 12. 9 kali 12 9 kali apa? 9 kali 12. 12 ni nombor besar ni. 9 je nanti yang nak square root kan? Ada nombor lain tak? 108 bahagi 2. Tak boleh.
108 bahagi 3. Ha. Okey, dia cerita kat sini. Saya rasa yang ini pun saya buat salah ke. 3 kali punca kuasa 6. Sebab nombor dia kat atas ni, kita tengok ni, dia cakap cara nak buat adalah nombor yang belakang ni kena kecil daripada nombor kat depan. Nombor belakang kena kecil daripada yang depan. Kalau terbalikkan cikgu 12 kali 9. Kalau 12 kali 9, yang ini maksud saya yang punca kuasa tu yang jadi kecil nombor. Macam mana nak cakap Sekejap saya nak buat ayat yang okey, jom kita check yang ni. Tandakan right pada penyertaan yang betul. Dia kata kat sini, dia nak nombor ni, nombor yang dalam punca tu, mana dia? Tidak boleh memudahkan. 9 boleh dimudahkan. Okey. Punca kuasa tu nak yang kecil. Maksud saya yang tak boleh selesai tu kena kecil. Okey, jom kita tengok latihan 4.5 ni apa jawapan dia. Kita cuba faham dulu ni buku form 5, mana buku form 4? Buku form 4 mana dia? Siapa ada buku form 4? Mari kita check Izzat nombor 1 ni. Buka jawapan 4.5. Duratul boleh check jap. Latihan. Boleh. Okey, Duratul tolong check jap. Buku check dia pergi mana tadi, buku depan ni buku form 5. Okey, nombor 1. Apa jawapan dia? Penyertaan yang betul kita cuba fahamkan dulu. Ini tajuk baru. Jawapan yang 1 tu Betul. sekejap. Salah. Sekejap, wait go. 260. Orang lain pun boleh semak kalau dah terbuka lah. Manalah buku ni pula. Salah. Sebab apa salah? 5 kali 7 dapat berapa? Ni patutnya 35 kan? 7 kali 5 kan? Jadi salah kan? Ini patutnya 5 kali 7. Jadi ni dapat 35. Salah. Nombor 2? Nombor Betul. Betul. 3 kali 2 dapat 6. Punca kuasa boleh letak sama kan? Share kan punca kuasa 2. Okey. Okey, nombor 3. Ni apa ni? Dapat berapa? 4 kali 60. Cikgu betul. 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 Betul Okey, yang ini? Mana data 4 cikgu? Sebab punca kuasa 2. Ni kan dapat 2 kan? 2 kan maksudnya punca kuasa 4 kan? Ini kalau awak kembangkan, ni akan jadi, dia kalau awak kuasa 2 kan dia, ni akan jadi 4 kali 65. 4 ni boleh punca kuasa dapat 2 saja. 65 tak boleh selesai. Okay. So dapatlah 2 tu. Okey. So belakang boleh je nombor besar. Tak ada masalah pun. Kan dia right kan? Sama ya. So yang ini 81 punca kuasa lagi. Betul lah ni
Betul ke? Awak tak tengok. Betul. Yang ni Cikgu. betul. Betul. Yang ni betul kotak ni. Ke dia tak ada jawapan? Ada. 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 Oh, tapi Betul, jawapan dia pelik. Okey. Yang ni 4 kali 5 patutnya 20 kan? 7 ni tak payah nak darab. Patutnya dapat berapa ni? 20. 7 letak balik kan? Macam salah. Yang ni salah lah kan? Patutnya macam ni lah. Macam ni. Macam yang nombor 2 ni. Punca kuasa 2 letak balik. 3 je kali dengan 2 dapat 6. Kan? Ini dia pergi darab pula. 7 darab 7. Salah lah. Okay? Jadi ini awak cuma boleh kot tekan kalkulator je tengok dapat tak nilai ni. Kalau tak dapat salah lah. Awak pakai kalkulator saja pun boleh ni. Sebab dia tak suruh awak buat jalan kerja pun kan. So kalau macam awak nak tengok 75 ni yang ni sebab dia nak suruh awak betul salah je kan. So kalau awak tekan kalkulator tak buat jalan kerja pun tidak mengapa sebab dia nak right. Tak right je kan. Ni punca kuasa 3. Dapat je 5. Betul lah kan. Macam tu. Jadi ni kita try ni punca kuasa 20. Punca kuasa. Oh ni tak boleh. Ni kena kira. Yang ni 18 dengan 13 ni macam mana pula? 18 bahagi 3 kan? Macam tu. Rumus dia jadi macam tu. Jadi 18 bagi 3 dapat 6. 6 kali 3 18. Betul ke? Salah. Yang ni pula 75 per 3. Punca kuasa kan? So dapat berapa? 5. Betul. Ni dapat 5 ni. Okey, boleh macam tu. Yang ni 30 bagi 6. 30 bagi 6 dapat 5. Okey. 27 ni saja yang awak selesaikan. 27 per 3. Ni semua kena tulis. 27 per 3 dapat 27 bahagi 3. Dapat 9. So 5 ni dapat 9 kan. 9 boleh punca dapat 3. So dapat 15. Betul lah. Kalau malas nak kira macam ni awak tekan kalkulator pun kalkulator pandai baca. Okey ni kalkulator boleh baca ni. Okey kita tengok yang ni 30. Lepas tu ada punca kuasa pula 27. Okey lepas tu awak bahagi dengan 6. Punca kuasa 3. Dapat je 15. Boleh je. Katalah awak tak tahu nak kira macam cikgu buat ni, awak tekan kalkulator boleh juga. Zaman teknologi kan, pakai kalkulator okey je. Boleh So kembali kepada nombor 108 tadi. Maksudnya yang kawan awak cakap tadi berapa? 9 kali 12. Boleh lah kan? Tak ada masalah lah. Tak kisahlah nombor dia nak besar ke kecil ke. Boleh je. Okay, kita ambil 9 kali 12. So 9 kali 12 adalah punca kuasa 9 darab dengan punca kuasa 12. So ni dapat berapa? 3. Ini punca kuasa 12. Boleh kot. Atau boleh juga buat jalan kerja lain. Katalah kawan awak buat kaedah lain. Dia kata dia nak pakai ni lagi satu ni. 36 kali 3. Boleh juga punca kuasa 36 kali 3. So 36 dapat berapa yang? Punca kuasa 36. 6. Okey 6. 6 dapat yang punca kuasa 3. Boleh juga atas pun terima, bawah pun terima. So awak boleh je buat latihan. Lepas tu saya check lah nanti betul ke salah ke macam mana. Okay.
So tak mesti yang awak buat tu salah. Kadang banyak jalan kerja. Okey, saya nak bagi latihan ke awak. Yang tadi tu saya dah bagi latihan tau. Okey, so yang ini tambahan dia lagi. So ini adalah tajuk yang menarik. Okey. So yang ini cubalah buat ni. Kalau awak buat baru faham lah. Okey, ini Ini awak buat semua. 3 saya dah buat tadi. Okey. Cuma yang ini saya nak bagi nama sikit lah. Biasalah saya kan suka bagi nama. Okey. Alhamdulillah kehadiran hari ni ramai. Okey. An-Nur. An-Nur boleh An-Nur? Boleh cikgu. Ni An-Nur buat ini. Mana. Ini An-Nur buat ni Ni An-Nur. Boleh tu An-Nur buat yang tu. Satu lagi yang 32 ni siapa nak buat ni? Okey. Izhan ada Izhan? Izhan ada? Izhan. Boleh. Izhan ada? Ada cikgu. Izhan buat D Izhan buat D. Tu saya dah buat ni. Belum kan? Izhan buat D, Anur buat E. Okey. So yang ni awak buat, nanti hantar kat saya. Alah, tulis kat kertas je hantar So at least saya adalah catatan yang awak pernah buat. Okey? Macam tu. So kalau ada PBD ke apa, adalah. Ni kau ni dah buat senarai dia. Sekarang ni susah lah nak ambil markah sebab zaman sekarang ni kan, nak exam pun nak online tak online. Nak buat soalan online pun bukan senang. Okay. Lepas tu dah online sekejap lagi ada pula macam-macam jawapan macam hari tu. Ya Allah, kena check seorang-seorang. Ada tulis huruf besar, tulis huruf kecil. Jadi ambil masa jugalah nak semak pula dah. Awak buat betul tapi terpangkah sebab komputer dia kan kadang tak pandai nak baca X kuasa 2 yang besar dengan X kuasa 2 kecil. Jadi banyak kemungkinan pula tulisan kamu tu. Kadang awak sempang, awak berenggangkan. Jadi kita bagi jawapan tak renggang pula. Okay. Yang ini saya nak minta seorang juga tolong buat. Ni Aisyah boleh ni Aisyah? Mana ni Aisyah? Ni Aisyah tolong buat yang mana? Yang ni Ni Aisyah buat boleh? Boleh ni? Boleh. Ni buat D ni buat D. Okay. Alright. Yang tu sahaja kot. Sekejap saya nak ambil kedatangan Yang atas ni awak jawab lah. Okay. Cert ni panjang juga. Sekali lagi jumpa baru habis kot. Okay. So cert nampaknya macam okay. Cuma nombor 1 ni kalau awak rajin awak buat lah. Nombor 1 ni Tapi saya tak paksa lah. Awak boleh buat nombor 1 ni. Ada dalam kelas awak yang memang rajin buat Ni ada lagi penyelesaian ni. Ini minggu depan lah. Ataupun hari sekali lagi. Okay, saya nak ambil kedatangan kejap.